Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Farhan binti Hasbullah, wartawan anda pada hari ini. Jadi, seperti yang kita tahu, COVID-19 merupakan sebuah wabak yang telah tersebar di Wuhan, China. Jadi, pandemik ini telah menyebabkan beberapa sektor utama di negara kita terjejas, antaranya sektor pendidikan, perkhidmatan dan juga perniagaan. Jadi pada hari ini kita akan menemuramah beberapa individu yang terlibat ataupun turut serta dalam sektor-sektor yang terlibat ini bagi mendapatkan pandangan ataupun cara bagi mereka mengadaptasi diri mereka untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi tanpa membuang masa, saya sekarang bersama Cik Farah Afikah yang merupakan seorang pekerja yang berkhidmat di sektor perkhidmatan. Jadi, Assalamualaikum Cik Farah. Apa khabar? Jadi boleh tak Cik Farah bagi pandangan ataupun sebarang perubahan yang berlaku di sebalik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni? Terima kasih Cik Farhan. Jadi, selaku pekerja yang berkhidmat dalam sektor swasta, saya diarahkan untuk bekerja dari rumah. Jadi majikan kami tidak biarkan kami berehat lah maksudnya. Jadi kami akan bekerja dari rumah di mana segala mesyuarat ataupun segala kerja-kerja perlu dilakukan atas talian. Jadi di sini kami dapat mempelajari sebuah aplikasi iaitu Zoom ataupun Google Meeting untuk kami melakukan mesyuarat. Dan penggunaan aplikasi Google juga membantu kami untuk menghantar kerja-kerja kami. Perubahan dari segi cara kerja ataupun apa-apa pandangan daripada Cik Farah. Jadi, peluang ini dapat saya gunakan untuk saya meningkatkan lagi kemahiran saya dalam menggunakan teknologi sedia ada. Secara peribadi, saya dapat mempelajari pelbagai perkara sepanjang PKP ini, terutamanya penggunaan teknologi. Kerana syarikat kami telah melakukan pelbagai bengkel untuk meningkatkan kemahiran kami dan memudahkan urusan kami sepanjang urusan work from home ini. Jadi, seterusnya kita akan menemubual individu yang berada di dalam sektor pendidikan iaitu Cik Nur Nabilah yang merupakan seorang penuntut di institusi pendidikan tinggi swasta. Assalamualaikum Cik Nabilah. Jadi, apakah cara ataupun sistem yang dijalankan di Universiti Cik Nabilah untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran sekarang ni? Baiklah, sepanjang PKP ni kami punya sesi PDP masih berjalan macam biasa. Jadi macam semua tahu, kerajaan dah umumkan yang kami di universiti ni masih meneruskan pengajian atas talian sehingga 31 Disember. Jadi bila kerja-kerja atas talian ni, kita masih lagi menggunakan konsep yang sama lah. Ada lagi assignment ataupun tugasan-tugasan yang kita lakukan online. Tugasan-tugasan kumpulan. Jadi bila ada tugasan kumpulan ni, adalah tugasan yang kena bentang lah. Jadi bila pembentangan tu kita kena buat atas talian. Jadi kami mengoptimumkan penggunaan macam PowerPoint, Bandicam. Kami juga explore software ataupun perisian-perisian baru untuk kami gunakan dalam kami punya tugasan kali ni. Seterusnya Cik Nabila, apabila semua perkara dilakukan atas talian Cik Nabila, adakah sebarang cabaran yang dihadapi oleh Cik Nabila sendiri dalam mengharungi sesi pembelajaran ini? Cabaran dia adalah pada connection internet lah. Tapi bantuan kerajaan dah membantu kami banyak yang diberikan oleh YES kan. Bila mana kuliah-kuliah dijalankan secara atas talian, kami punya lecturer semua lakukan melalui Microsoft Team, di mana Microsoft Team ni boleh record kuliah-kuliah kami. Jadi sekiranya waktu tu kami tak ada connection kan, di lain hari sekiranya kami mau tengok balik, jadi kami boleh cari balik syarahan-syarahan lalu oleh lecturer-lecturer kami. Macam tu lah, walaupun dia cabaran, kami anggap tu sebagai satu kelebihan lah untuk kami mengulang kaji nanti. Jadi, seterusnya bagi sektor perniagaan, pada hari ini saya bersama Cik Fatin yang merupakan seorang peniaga pasar malam. Jadi, Assalamualaikum Cik Fatin. Boleh saya dapatkan cara Cik Fatin memastikan kelangsungan pendapatan Cik Fatin di sepanjang musim PKP ni? Sebab apa? Kita tahu sepanjang musim PKP ini, pendapatan ramai peniaga-peniaga kecil terjejas kerana tiadanya pasar malam dan sebagainya. Jadi apakah pendapat Cik Fatin? Assalamualaikum. Jadi selaku peniaga, tentulah pendapatan saya terjejas bila mana kerajaan memerintahkan kawalan pergerakan ni. Tapi sebaik saja perintah kawalan pergerakan tu diumum, saya rasa saya perlu datang lah dengan satu perubahan pada diri. Kalau sebelum ni saya hanya meniaga nasi ayam, jadi saya rasa
dengan teknologi yang ada ni, kalau kita dapat gunakan sebaik yang mungkin, kita dapat berniaga dari rumah. Jadi saya datang dengan ilham untuk buat kek kukus, cokoja, cookies dan sebagainya, dan kita buat penghantaran ataupun post kepada pelanggan-pelanggan. Jadi bagi saya, sasaran pelanggan saya lagi luas lah sekarang, Alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, kita mendapati Cik Fatin telah berubah arah daripada seorang peniaga pasar malam kepada seorang usahawan kecil yang mengusahakan pelbagai kuih muih dan sebagainya. Jadi Cik Fatin, adakah perniagaan yang Cik Fatin lakukan ini mendapat sambutan hangat daripada pelanggan Cik Fatin sendiri? Jadi tak lama selepas PKP diumumkan tu, masih dalam tempoh PKP, tapi kita dah menyambut kedatangan Ramadan. Jadi dengan adanya kedatangan Ramadan kali ni, saya masih lagi meniaga nasi ayam. Jadi kita nampaklah kat situ saya dapat mengembangkan lagi lah perniagaan saya dengan tenaga kerja yang saya ada, beberapa orang pekerja yang saya ada, saya dapat berniaga menjalankan kedua-dua perniagaan serentak. Jadi saya buat kek, saya berniaga nasi ayam. Orang tanya kepada saya macam mana saya berniaga nasi ayam masa PKP ni. Tapi bila berniaga di Selangor ni, Alhamdulillah lah, dengan kerjasama Grab Malaysia, saya dapat mengiklankan produk saya di aplikasi Grab Food untuk itulah dihantar ke kawasan yang ditentukan. Saya bersyukur kerana kawasan yang saya duduk ni mendapat liputan untuk penghantaran GrabFood ni. Bagi saya, rezeki saya melimpah ruah sangat bagi Syawal kali ini, kerana saya dapat memenuhi kehendak mengikut keperluan semasa. Jadi di musim raya saya berniaga kuki, saya buat kuih raya. Di bulan puasa pula saya berniaga nasi ayam. Jadi bagi saya rasakan bahawa teknologi lah yang telah membantu saya banyak sangat untuk saya memastikan pendapatan saya tidak terjejas. Kerana apa? Kerana contohnya di Instagram kita ada hashtag tertentu ataupun story yang khas untuk mengumpulkan usahawan-usahawan kecil yang berniaga di atas talian, dan seperti yang saya cakap tadi, GrabFood Malaysia, dan aplikasi sedemikian patut dikembangkan lagi lah di serata Malaysia ni. Jadi secara kesimpulannya, kita dapat lihat walaupun ketiga-tiga sektor ini mengalami masalah ataupun terjejas di sebalik COVID-19 ini, namun kita dapat lihat kesan yang paling ketara iaitu kesan positif apabila penggunaan teknologi dapat diadaptasi dalam pendidikan dan ditingkatkan penggunaannya dalam perniagaan dan juga perkhidmatan. Sekian saja daripada saya, wartawan anda Nur Farhan binti Hasbullah melaporkan.